Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 3 akan membentangkan bab 3 yang bertajuk teori pembelajaran. Baiklah, untuk isi kandungan yang mana pengenalan kami akan menerangkanlah serba sedikit tentang teori pembelajaran dan kemudian kami akan mengetengahkan 5 teori pembelajaran iaitu teori kognitif, behaviorism, constructivism, humanism dan neurological. Kemudian kesimpulan. Baiklah, kita akan masuk kepada pengenalan. Okey. Sebelum kita pergi kepada teori pembelajaran, kita akan lihat dulu apa itu pembelajaran. Okey, pembelajaran ni adalah suatu proses yang mana dia akan dilakukan bagi setiap manusia daripada dia mula lahir hinggalah dia meninggal. Okey, maksudnya kat sini adalah pembelajaran ni dia berlaku sepanjang hayat dan tidak terbatas di dalam bilik darjah ataupun dalam kelas sahaja. Dan dia juga membawa kepada perubahan hasil interaksi dengan persekitaran. Maksudnya seperti bayi yang baru lahir itu kan, dia kalau dia lapar dia akan menangis. Dengan dia menangislah mak dia akan beri susu. Kat situ berlakulah pembelajaran. Okey, sekarang kita akan lihat apa pula teori pembelajaran. Okey, teori pembelajaran ini merupakan prinsip dan hukum-hukum pembelajaran yang dihasilkan oleh ahli-ahli psikologi pendidikan. Dan dia juga menjelaskan cara bagaimana manusia ini belajar dan memberi cadangan cara menyelesaikan masalah pembelajaran. Okey, bagaimana pula fungsi teori pembelajaran ini? Okey, fungsinya adalah dia dapat membantu guru-guru ni untuk memahami asas masalah pembelajaran dengan membuat penilaian, menyemak bahan, teknik, kaedah pembelajaran yang boleh digunakan kepada pelajar. Baik, kita lihat pada teori yang pertama iaitu teori pembelajaran kognitif. Yang mana kita tahu bahawa teori pembelajaran kognitif ini adalah satu proses sedalaman yang berlaku dalam akal fikiran dan tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku kerana teori pembelajaran kognitif ini berlaku secara dalaman iaitu dalam akal fikiran atau pemikiran seseorang. Terdapat beberapa ahli psikologi yang membincangkan berkaitan teori kognitif ini, antaranya adalah Jean Piaget, Brunner, Kohler dan sebagainya. Jadi teori pembelajaran kognitif ini juga ia memfokuskan tentang setiap manusia ini mempunyai keupayaan mental ataupun keupayaan pemikiran yang berbeza untuk mengelola, menyimpan dan mengeluarkan semula maklumat-maklumat yang ada dalam pemikiran mereka. Baik, seterusnya kita lihat pada aplikasi teori kognitif dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang pertama adalah menyusun isi pelajaran mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak, iaitu daripada konkret kepada abstrak ataupun daripada senang kepada susah. Contohnya dalam subjek sains, murid itu perlu faham terlebih dahulu konsep ataupun jenis-jenis haiwan yang hidup di darat ataupun hidup di air, sebelum mereka mengenal apa itu haiwan yang berdarah panas atau haiwan yang berdarah sejuk. Kerana jenis haiwan yang hidup di darat dan di air ini adalah lebih senang berbanding dengan jenis haiwan yang berdarah panas ataupun darah sejuk. Okey, yang kedua adalah guru menggunakan bahan bantu mengajar ataupun bahan maujud atau lebih dikenali juga bahan konkret, yang mana pelajar itu boleh nampak bahan itu di dalam kelas. Okey, jadi kanak-kanak pada peringkat operasi konkret biasanya berumur 7 hingga 11 tahun, yang mana mereka ini berada di sekolah kebangsaan, sekolah rendah. Jadi mereka ini memerlukan bahan konkret dalam pembelajaran dan pengajaran mereka. Contohnya guru tu perlu sediakan bahan yang mempunyai bentuk ataupun warna yang menarik supaya murid-murid ini lebih fokus dan pemahaman mereka akan semakin meningkat apabila mereka dapat memahami isi pelajaran itu. Okay, yang ketiga adalah guru melibatkan murid dalam aktiviti-aktiviti penerokaan, yang mana guru ini boleh menggunakan teknik penemuan ataupun penyelesaian masalah ataupun teknik lawatan. Jadi melalui aktiviti ini murid boleh membuat perbincangan, bertukar pandangan dan membentangkan tugasan mereka. Contohnya murid diberikan tugasan untuk mengkaji struktur daun yang berurat jejala dan daun yang berurat
selari, yang mana murid itu boleh meneroka dan memegang bahan maujud itu, daun, serta meneroka bagaimana urat daun tersebut. Contohnya urat jejala iaitu daun rambutan ataupun daun bunga raya, manakala urat selari itu biasanya daun yang bersaiz panjang, contohnya rumput, lalang dan pisang. Seterusnya, kepentingan teori pembelajaran kognitif. Kita lihat terdapat beberapa kepentingannya. Yang pertama adalah tingkatkan daya pemikiran kognitif, yang mana teori ini dapat memainkan peranan penting terutamanya kepada guru dalam membantu murid untuk tingkatkan lagi daya kognitif mereka melalui pendekatan-pendekatan yang bersesuaian semasa pengajaran dan pembelajaran. Kerana daya kognitif murid ini berbeza berdasarkan 4 peringkat perkembangan kognitif, iaitu sensori motor, praoperasi, operasi konkret dan operasi formal. Yang kedua adalah dapat diaplikasikan oleh guru dalam memilih bahan-bahan bantu mengajar ataupun bahan maujud yang boleh diaplikasikan di dalam kelas. Yang ketiga, untuk pastikan setiap murid ini dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang ditetapkan guru. Contohnya, melalui aplikasi penyusunan isi pelajaran daripada mudah kepada susah itu dapat membantu murid untuk memahami dan dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya adalah teori behaviorism, iaitu teori yang menerangkan tingkah laku yang boleh diperhatikan dan pengaruh tingkah laku tersebut terhadap perubahan. Teori ini juga menerangkan atau menjelaskan tingkah laku pelajar ni boleh diperhatikan, dikawal dan juga diramal. Dan juga teori ini memberi tahu rangsangan terhadap suatu organisma tu akan menghasilkan gerak balas. Jadi poin dalam teori ini adalah mengenai rangsangan dan juga gerak balas. Seterusnya, teori behavior ini juga mengandungi 2 jenis teori, iaitu teori pelaziman klasik dan juga teori pelaziman operant. Untuk teori pelaziman klasik, pertama adalah eksperimen oleh Ivan Pavlov, di mana dia menggunakan seekor anjing dan juga makanan. Di mana eksperimen ini anjing tersebut diberi rangsangan semula jadi, iaitu makanan, dan apabila diletakkan makanan, berlakunya respon semula jadi, iaitu anjing tersebut mengeluarkan air liur. Seterusnya adalah eksperimen oleh J.B. Watson, iaitu eksperimen bersama bayi 11 tahun dengan seekor tikus. Bayi ini bernama Dieter Albert. Bayi ini diletakkan di dalam sebuah bilik. Pada awalnya, bayi tersebut tidak takut akan tikus tersebut, tapi bila diletakkan atau dipukulkan tukul sebanyak 7 kali, bayi tersebut baru berasa takut. Ini menunjukkan bahawa persekitaran ni memberi pembentukan persekitaran yang positif akan memberi kesan kepada pembentukan emosi. Seterusnya adalah teori pelaziman operan. Di mana pelaziman operan ni menekankan hasil, kesan ataupun akibat yang membawa kepada sama ada tingkah laku baru, tingkah laku lama diteruskan ataupun diulangi. Sebagai contoh, dalam eksperimen B.F. Skinner, B.F. Skinner menggunakan uji kaji peti Skinner, di mana dia meletakkan tikus di dalam peti dan melihat sama ada berlaku peneguhan positif ataupun negatif terhadap tikus tersebut. Seterusnya adalah eksperimen oleh E.L. Thorndike, iaitu menggunakan eksperimen seekor kucing di dalam sangkar yang dikurung. Menurut Thorndike, hubungan antara rangsangan dan juga gerak balas akan menjadi lebih kukuh apabila wujudnya kesan yang positif ataupun rangsangan yang positif. Contohnya, dalam eksperimen kucing tersebut, kucing akan mengambil masa yang lebih singkat untuk melepaskan diri dari kurungan apabila terdapatnya ganjaran, iaitu makanan selepas dia berjaya melepaskan diri daripada sangkar. Jadi, apabila terdapatnya rangsangan positif, maka gerak balas juga akan berulang. Jika rangsangan negatif, gerak balas tidak akan diulang oleh kucing tersebut. Seterusnya adalah implikasi teori behaviorism dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, guru perlulah menawarkan ganjaran untuk tingkah laku yang baik, iaitu supaya berlakunya penugahan positif terhadap murid.
Seterusnya, guru perlu memastikan pelajar telah mempunyai kesediaan untuk memulakan sesuatu topik pembelajaran. Di sini kita dapat melihat sepertinya contoh dalam eksperimen kucing tadi. Okey, seterusnya guru memainkan peranan di dalam pembentukan emosi positif murid. Contohnya, mengadakan suasana bilik darjah yang mesra dan juga berdisiplin supaya pembentukan emosi murid juga menjadi positif. Saya Jaafar bin Mahmud, nombor matrik saya P135539. Saya akan membincangkan mengenai teori konstruktivisme. Baiklah, kita pergi kepada definisi dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan teori konstruktif? Baiklah, definisi teori konstruktivisme. Okey, teori konstruktivisme ini adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan penyelidikan tentang bagaimana manusia itu belajar. Kebanyakan penyelidikan berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain. Baiklah, itu menurut McBrien dan Brand lah. Manakala Briner berpendapat teori konstruktif ialah murid membina pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada, mengaplikasikan kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia wujud. Okey, teori konstruktivisme ini juga menyatakan bahawa setiap murid membina makna kepada dunia dengan mensintesis pengalaman baru kepada apa yang difahami oleh mereka sebelum ini. Dalam teori konstruktivisme ini, penekanan lebih diberikan kepada murid berbanding guru. Hal ini kerana muridlah yang berinteraksi dengan bahan dan juga peristiwa tersebut. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada prinsip asas dalam teori konstruktivisme. Dapat beberapa prinsip. Baiklah, yang pertama iaitu pengetahuan dibina oleh pelajar. Pelajar mestilah konstruk iaitu membina pengetahuan. Dengan ini pelajar perlu menggunakan daya pemikiran mereka dan bukannya bergantung kepada maklumat daripada gurulah. Okey, baik, seterusnya adalah setiap pelajar memiliki idea dan pengetahuan asas. Pelajar perlu membina pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sedia ada serta menggunakan idea mereka sendiri. Baiklah, seterusnya adalah proses pembinaan pengetahuan melibatkan aspek sosial. Para pelajar perlu berinteraksi dan bertukar-tukar pendapat sesama mereka sendiri dan juga dengan para pendidik tentang subjek yang dipelajari. Seterusnya adalah guru merupakan fasilitator dalam proses pembinaan pengetahuan pelajar. Guru hanya membimbing para pelajar, bukannya memindahkan ilmu pengetahuan ke pelajar. Dan guru juga bertanggungjawab untuk memberi para pelajar penunjuk dan garis panduan yang sesuai. Baiklah, saya akan meneruskan mengenai model konstruktivisme 5 fasa Needham. Model ini mempunyai 5 penerangan iaitu orientasi, pencetusan idea, penstrukturan semula, aplikasi idea dan juga refleksi. Baiklah, yang pertama orientasi. Guru menyediakan suasana pembelajaran untuk menimbulkan minat pelajar terhadap pembelajaran, bergantung juga kepada kreativiti guru. Seterusnya adalah pencetusan idea. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator ataupun pembimbing dengan membekalkan bahan dan juga membimbing pelajar untuk membuat pembelajaran inquiry. Okey, yang ketiga ialah penstrukturan semula. Guru menyediakan aktiviti ataupun memberi tugasan berstruktur untuk idea asal mereka atau idea daripada rakan mereka dan membina struktur pengetahuan sendiri yang lebih bermakna dan berkesan. Okey, yang keempat adalah aplikasi idea. Pelajar akan mengaplikasikanlah pengetahuan baru dengan menyelesaikan masalah dan ini memberikan pemahaman yang baru dan menggalakkan query dalam kalangan pelajar. Okey, yang terakhir adalah refleksi. Pelajar akan membandingkanlah pengetahuan asal mereka dengan pengetahuan baru dan setiap orang boleh melihatlah apa perubahan mereka. Okey, dan juga para pelajar bolehlah membuat refleksi untuk melihat sejauh mana idea asal yang telah mereka ubah. Baiklah, kita pergi kepada kesan penggunaan teori konstruktivisme dalam pengajaran. Yang pertama, kesan terhadap daya pemikiran para pelajar. Dalam pendidikan konstruktif, guru-guru mencabar para pelajarnya untuk mendapatkan jawapan bagi soalan secara lebih konstruktif, iaitu dengan mengaitkan dan merumuskan konsep-konsep yang diketahui atau lebih dikenali sebagai problem solving. Yang kedua adalah kesan terhadap sikap para pelajar dalam proses pembelajaran penggunaan teori konstruktivisme dalam proses PDP. Juga dapat menanam sikap yang lebih positif dalam para pelajar.
Hal ini disebabkan beberapa faktor, iaitu tahap penlibatan para pelajar dalam kelas, tahap bimbingan diberikan oleh guru dan juga kepelbagaian dalam cara pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kesan terhadap pembelajaran para pelajar yang lebih menyeluruh dari segi praktikal, sosial dan nilai-nilai peribadi pelajar. Baiklah, teori konstruktivisme menekankan bahawa dalam proses PDP haruslah wujudnya interaksi antara guru dan pelajar dan juga interaksi dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernahkah anda mendengar teori humanistik atau humanism? Okey, teori humanistik adalah satu teori pembelajaran yang berlandaskan kepada psikologi manusia, yang mana ia memfokuskan kepada perkembangan diri individu tersebut mengikut kesesuaian potensi diri mereka. Okey, berdasarkan teori Maslow, ia menggambarkan penekanan yang diberi ke atas potensi mengikut kreativiti dalaman manusia yang dapat membantu mereka menyedari matlamat yang paling tinggi dalam kehidupan mereka. Okey, menurut Rogers menyatakan bahawa beliau percaya setiap individu mempunyai keinginan semula jadi untuk belajar sesuatu mengikut kepada persekitaran mereka, yang mana setiap individu mempunyai kecenderungan ataupun hasrat yang lahir dari diri mereka sendiri untuk mencapai kesempurnaan diri mereka, yang mana masing-masing ini mempunyai keinginan yang akan mendorong mereka ke arah mencapai kesempurnaan dan juga kecemerlangan ke atas diri mereka. Seterusnya, bagaimana teori humanistik diaplikasikan dalam proses PDPC? Yang pertama, guru membentuk suasana bilik darjah yang kondusif. Okey, guru menjalankan pelbagai jenis aktiviti PDPC agar murid berasa seronok, tidak tertekan dan tertarik dengan proses PDPC di dalam bilik darjah. Contohnya, guru mengaplikasikan aktiviti menggunakan PAK 21 seperti spin and well. Melalui aktiviti ini, murid dapat melahirkan rasa minat untuk belajar dan juga meneroka tentang pembelajaran yang dipelajari. Selain itu juga, guru perlu menyediakan suasana bilik darjah yang selesa dan juga selamat, seperti mendapatkan cahaya dan juga udara yang cukup. Kaedah yang kedua ialah guru perlu memberikan kebebasan kepada murid. Guru memberi ruang kepada murid untuk mengembangkan potensi mereka ke arah yang lebih baik, yang mana guru memberi peluang kepada murid untuk memilih aktiviti pembelajaran yang mereka inginkan mengikut kesesuaian dan juga minat murid tersebut. Contohnya, sekiranya seorang murid lebih memilih ataupun selesa dengan aktiviti PDPC seperti pembentangan di dalam kelas ataupun aktiviti galeri walk, maka guru perlu mengaplikasikan aktiviti PDPC seperti ini supaya dapat menarik minat murid dan dalam masa yang sama dapat mengembangkan potensi mereka ke arah yang lebih positif. Seterusnya, saya akan membentangkan sedikit tentang ataupun saya akan mengupas sedikit tentang neurologi. Okey, yang mana kita kena faham bahawa maksud neurologi itu terlebih dahulu. Okey, neuro tu adalah saraf dan logika tu adalah ilmu. Ilmu daripada, contohnya saraf daripada otak. Daripada otak ni lah kita macam mana kita nak memproses ilmu tersebut. Daripada otak, ada yang otak lemah, maka dia akan memproses ilmu tersebut dengan sekadar
biasa-biasa saja. Okey, dengan neurologi ni juga kita dapat memahami pertumbuhan dan perkembangan otak. Yang saya bagi tahu tadi, kita dapat memahami pertumbuhan dan perkembangan otak. Di sini saya tekankan kepada otak pelajar kita lah di dalam kelas maupun di sekolah. Okey, menurut Gardner, manusia ni dia ni ada beberapa jenis kecerdasan. Dan kecerdasan itu dapat membentuk potensi untuk memproseskan maklumat sehingga ke peringkat yang lebih baik lah dengan pelbagai konteks yang berbeza. Okey, maksudnya kat sini di dalam kelas ni kita mendapati dia tak lari dah daripada dalam kelas ni. Tak semuanya dalam kelas tu pandai. Jadi ada yang perkembangan otak dia rendah dan pertengahan ataupun paling tinggi. Okey, jadi saya datangkan contoh. Okey, saya datangkan contoh dengan gajah dengan 6 orang buta. Okey, kalau kita tahu orang buta ni tak dapat melihat, tetapi dia boleh melakukan dengan sentuhan. Daripada sentuhan ni lah dia dapat mengetahui sesuatu benda tersebut. Sama juga dengan pelajar. Walaupun seseorang pelajar ni dia tidak kata lemah dalam pelajaran, tetapi kalau guru tersebut pandai ataupun melakukan kaedah-kaedah yang membuatkan mereka lebih memahami, maka ia akan meningkatkan lagi potensi untuk memproseskan maklumat tersebut. Jadi macam gajah tadi, walaupun dia tak dapat melihat, tetapi dengan kaedah sentuhan tersebut, maka dia boleh mengetahui, maka dia boleh memproseskan maklumat tersebut. Okey, begitu juga di dalam kelas. Kita kena faham bahawa setiap orang ni belajar ataupun mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang berbeza, dengan kecerdasan yang berbeza, dan tidak balas juga adalah berbeza. Maka di dalam kelas ini guru perlulah melakukan dengan pelbagai kaedah lah, macam mana dia nak mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid tersebut, iaitu dengan melakukan ABM, iaitu alat bantu mengajar. Okey, alat bantu mengajar ni adalah sangat penting di dalam kelas. Okey, kalau kita tengok dalam kelas ni, kalau kita hanya mengajar sahaja, menulis di bawah putih and then habiskan silibus, maka dia kata kita tak boleh nak adaptkan lagi maklumat tersebut kepada murid. Dia tak boleh nak memahamkan mereka sepaham-fahamnya. Jadi dengan ABM inilah dia dapat membantu dan juga dapat menyokong dalam pembelajaran mereka. So kalau kita faham, manusia ni melalui pendengaran dia dapat mengatasi lagi. Ada orang dia tak boleh melihat saja, dia kena mendengar. Ada orang melalui visual lah dia dapat mengatasi masalah tersebut. Maka setiap guru ini perlulah membangunkan strategi ataupun cara macam mana untuk kita menangani masalah murid tersebut, iaitu dengan ABM tadi. Baiklah, kita telah sampai kepada kesimpulan apa yang kita dapat simpulkan setelah rakan-rakan saya menerangkan dengan lebih lanjut lah berkaitan dengan 5 teori pembelajaran. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa betapa pentingnya pengetahuan ataupun kefahaman tentang teori pembelajaran dalam bilik darjah, terutamanya bagi kita sebagai bakal guru ataupun sebagai guru untuk mengetahui tentang teori pembelajaran ini, kerana ia dapat membantu kita dalam menguruskan lagi tingkah laku para pelajar dan juga dapat mengembangkan lagi intelek para pelajar di sekolah. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.